Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang pada kamu sehingga aku lebih ia kasihi melebihi kasihnya kepada tidak beriman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun condong kepada apa yang kebawa Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, pengurusi surau, Jawatan Kuasa Sidang Jemaah Muslimin Muslimat rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita panjat abdi dan syukur kepada Allah ta'ala kerana sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama untuk kita menyambung pengajian kitab Qalbun Salim. Qalbun Salim mana hati yang sejahtera, syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kitab Penawar Hati dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri, sedangkan kitab Qalbun Salim dikarang oleh Ustaz Muhadir Haji Jul. Baik, kita berada di muka surat apa tuan? Muka surat 42 kan? 42 kan? Cara mensyukuri nikmat telinga. Betul kan? Betul lah, okey. Baik, kita lihat kitab kita cara mensyukuri nikmat telinga. Baik. Qala musannifu Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidari amin. Cara mensyukuri nikmat telinga. Memelihara telinga daripada mendengar sesuatu yang dilarang seperti mengumpat. Pertama, melihara telinga daripada mendengar sesuatu yang dilarang ataupun ditegah oleh syarak seperti mengumpat. Bermakna mengumpat, mencipta keburukan orang lah, sedangkan orang tu tak ada depan mata kita.
Kita ceritakan keburukan orang itu, kelemahan orang itu, sedangkan orang itu tidak ada di depan mata kita. Itu dikatakan sebagai mengumpat. Tu dengarlah apa yang kita cakap tu, memang dia naik minyak lah, kita kata kan. Naik minyak lah dia, bonging lah dia. Kalau dapat aku jumpa si Mamat tu, aku tumbuk dia kan. Bengang betul lah. Mana mengumpat. Kemudian yang kedua, mengadu domba. Namimah. Namimah mana mengadu domba, ataupun istilah kita ni batu api lah. Batu api, melaga-lagakan orang. Jumpa si A, dia burukkan si C. Jumpa si B, dia burukkan si A. Kan? Dia macam lah tu. Panjanglah cerita tu. Dia laga-lagakan orang. Akhirnya orang tu bergaduh, tumbuk dan sebagainya. Kemudian mendengar perkataan tidak baik. Mendengar perkataan tidak baik seperti bid'ah. Bid'ah dolalah. Benda-benda yang sesat. Bid'ah yang sesat yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibuat pada zaman dia. Bid'ah sesat. Tak ada dalam sunnah Rasulullah. Kemudian berkelahi. Berkelahi ni tahulah berkelahi kan. Berkelahi yang boleh menyebabkan, orang kata, yalah bila kelahi tu tahu je lah. Bila berkelahi kesilapkan, orang kata penumbuk naik, kaki pun naik, silap sampai kata berparang, berpisah, berparang sebagainya. Asal daripada berkelahi. Kemudian mendengar suara perempuan. Mendengar suara perempuan. Dan orang muda yang boleh menimbulkan fitnah. Suara yang mendayu-dayu lah. Mendayu-dayu kan, memujuk-mujuk itu kan. Mendengar suara perempuan dan orang muda yang boleh menimbulkan nafsu fitnah dan sebagainya. Kemudian mendengar muzik yang haram seperti serunai dan gendang. Mendengar muzik yang haram seperti serunai dan gendang. Okey, berkenaan dengan muzik ni sebenarnya khilaf ulama. Berkenaan muzik ni khilaf ulama. Sebab kalau ikut pada zaman Nabi pun pernah membenarkan Aisyah. Nabi pernah menaikkan Aisyah menuntun. Kan? Orang bergendang. Dia bergendang lah. Jadi minta pada Nabi untuk melihat kan orang itu bermain gendang. Jadi Nabi membenarkan orang itu bergendang. Kalau ikut sejarahnya lah. Jadi maknanya serunai dan gendang ni sebenarnya dia khilaf ulama lah. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan tidak. Cuma kenapa dia haram dan kenapa dia haram? Kerana dia boleh menimbulkan lelaki perempuan. Jadi dia tiba haram. Tapi kalau seandainya muzik kita digunakan untuk buat nasyid, buat orang kata lagu-lagu yang menggerakkan semangat kepada Islam, tak ada masalah. Dalam peperangan pun kadang tuan-tuan, gendang pun digunakan dalam peperangan. Dalam perang gendang digunakan. Apa tujuan gendang dalam peperangan? Untuk naik semangat tentera. Naikkan semangat tentera. So maknanya kalau gendang diharamkan, so macam mana? Tak boleh nak menimbulkan semangat tentera kan. Saya tengok dalam peperangan banyak gendang digunakan untuk naik semangat perang. Mati syahid dan sebagainya. So maknanya kalau ikut pada hukum muzik ni sebenarnya adalah khilaf ulama. Dan kalau ikut pada keputusan ulama menyatakan bahawa muzik ni muzik ni sebenarnya harus, tetapi dia jadi haram bila bercampur benda yang tak elok. Baru dia jadi haram. Kalau zaman sekarang ni pun tengoklah, nasyid-nasyid pun sekarang ni banyak nasyid yang moden. Tak ada zaman-zaman dulu dah. Semua pakai orang kata komplit dia punya alat-alat muzik. Semua ada, macam-macam ada kan. So kalau kita kata haram ke, habislah. Tutup kilang lah, tutup kedai lah penasyid-penasyid ni. Betul tak? Penasyid-penasyid ni kata muzik haram, habis tutup kedai. Tak jadi nak bisnes, tak jadi nak berniaga. Tak jadi nak rakam lagu dan sebagainya, habis. Tutup kedai tu. Itu sebabnya ulama kata muzik ni so harus sajalah muzik ni.
Malahan digalakkan bila menimbulkan semangat Islam. Itu digalakkan. Tapi kalau banyak benda-benda lara, campur perempuan, arak dan sebagainya kat situ, barulah jatuh haram muzik tu. Baik, kemudian janganlah kamu tertipu dengan orang yang membolehkan untuk mendengar serunai, kerana pendapat itu menyalahi Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini pandangan daripada pengarang lah. Ini pandangan daripada pengarang. Pengarang mana ni? Ini pengarang Penawar Hati ni. Yang atas garisan tu, itu matan dia, Penawar Hati. Sedangkan bawah ini, syarah bawah ini, ini Ustaz Muhadir. Dia tambah kat bawah tu lah. Macam tu. Sedangkan atas itu dipetik daripada kitab asal dia, kitab Jawi Lambung. Yang atas garisan. Baik, kemudian tuan-tuan, ada nombor 76 bawah tu, ada tak? 76 bawah, Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, jika dia menggunakan telinga untuk mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mendengar percakapan yang dusta, perkataan yang kotor-kotor, maka dia sebenarnya kufur terhadap nikmat telinga. Orang ni dia kira kufur terhadap nikmat telinga. Ataupun silah kita ni kufur nikmat lah. Kufur nikmat. Kerana kufur ni dia ada banyak pecahan dia. Dia ada kufur besar, ada kufur kecil. Kufur kecil ni termasuk dalam perkara ni, kufur nikmat. Bila kufur nikmat ni dia tidak mau kepada keluar pada Islam. Dia tak keluar pada Islam. Tapi kalau kufur, orang kata menyatakan bahawa syariat Nabi ni orang kata tak layak kita amalkan dan sebagainya kan, ataupun mendustakan apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, ini termasuk dalam kufur yang boleh menjatuh kepada kafir. Tapi kalau hanya sekadar kufur nikmat, boleh jatuh kafir lagi. Tapi walaupun begitu, dia dah adalah jalan-jalan nak ke sana, kan, arah untuk kufur, kufur akbar, kufur yang besar, yang boleh jatuh kafir dan sebagainya. Baik, oleh itu tuan-tuan, nikmat telinga tersebut dan tidak bersyukur terhadap Allah Ta'ala atas kurniaan yang besar tersebut, kerana dia telah menggunakannya kepada tempat yang salah. Dia gunakan telinga tu tempat yang salah. Telinga ni tujuannya untuk apa tuan-tuan? Allah Ta'ala ciptakan, jadikan untuk mendengar benda-benda yang baik, mendengar Quran, hadis, nasihat-nasihat para ulama, kan? Di samping itu untuk kita berkomunikasi, komunikasi dengan orang. Kalau kita pekak, macam mana nak komunikasi dengan orang? Tak boleh, susah kan? Terpaksa menggunakan bahasa isyarat. Kalau kita pekak pun macam-macam. Pekak badak ada, pekak tu, pekak ni dan sebagainya. Tuan-tuan tengoklah cerita Piramli tu yang macam mana pekak tu. Teruk sangatlah pekak dia. Baik. Jadi kemudian oleh itu, kamu naklah selalu menjaga pendengaranmu daripada perkataan yang tak baik atau keji, dan sia-sia kepada orang yang mendengar sesuatu yang diharamkan, sama ada dosanya dengan orang bercakap tentang perkara itu. Jadi mu'alif pengarang, naklah kita menjaga pendengaran kita daripada perkara-perkara yang keji, sia-sia. Kerana orang yang mendengar sesuatu yang diharamkan sama dosanya dengan orang bercakap. Orang yang mendengar sama seperti orang cakap. Walaupun dia tak cakap pun, dia cakap tu sihir, tapi dia tompang semangkuk lah sini. Tompang semangkuk, tompang dengar. Habis kalau orang tu cakap tak ada dengar, dia tak boleh percaya kau punya cakap ni dah. Saya tahu dan macam ni kan. Jadi kita menafikan apa dia cakap. Baik. Nombor 77 kan, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Samma'una lil kazif akaluna lisuhti. Samma'una lil kazif akaluna lisuh. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, memakan segala yang diharamkan, memakan segala benda yang diharamkan. Ini sifat ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ataupun orang-orang munafik pun begitu jugalah. Kerana munafik ni macam tu ciri-ciri dia. Dia suka dengan benda yang bohong, suka makan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Imam Ghazali pernah berkata di bawah di muka surat 43, Imam Ghazali berkata, jangan sesekali menyangka bahawa dosa itu akan menimpa orang yang bercakap semata-mata, tidak kepada orang mendengar. Kerana orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang bercakap tadi dalam dosa mencaci dan mengatakan orang lain. So makna ada saham. Ada saham lah. Orang mendengar tu dia ada sahamnya dengan orang yang bercakap tadi. Macam tu. Itu sebabnya kita kena tegurlah dia. Tegurlah dengan cara baik. Tak betul, tak boleh tu Tuan. Tak boleh Tuan cakap macam ni. Ni dah mitnahkan orang. Ni buat cerita yang bukan-bukan dan sebagainya. Akan menyebabkan nanti akan bergaduh, berbalah, kan, bercakap dan sebagainya. Kita nasihatkan dia. Nasihatkanlah orang tu kalau kita boleh nasihatkan. Kalau kita rasa tak boleh nasihatkan, minta orang nasihatkan. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak boleh terima nasihat. Kalau dia cakap A tu A lah, jangan dia bangkang. Kalau cakap B tu B lah. Kalau dia kata C tu C lah, jangan dia bangkang. Kau bangkang kan silap kita yang dimaki hamun kita balik. Ada juga pesen PL orang macam tu kan, ada PL dia. Susah kita nak tegur dia. Kalau tegur kan dia punya temperature tu naik temperature dia. 100 darjah 100 darjah Celsius terus naik. Bila tegur sikit terus naik. Melanting kan aja tu. Ada macam tu. Baik. Apalagi zaman sekarang ni zaman orang kata banyak orang stres waktu memandu stres. Jam teruk. Hari ni kan jam kan. Orang balik Seremban, balik KL. Tengoklah. Kalau tak sabar boleh silapkan boleh bertumbuk. Boleh bertumbuk, boleh bergaduh kalau tak sabar. Sebab apa jam? Kan beratur macam semut. Kan beratur merangkak macam kuku. Kita tak? Tapi kalau orang tu dia dah faham, memang dia biasalah. Dia biasa mengharungi jam ni, dia tak kisah. Yang tak biasa harung jam ni, ataupun mungkin dia nak copek. Nak copek, kalau tahu nak copek keluarlah apa pagi. Yang keluar apa petang, kenapa? Dah tahu potong je. Keluarlah, pergilah, baliklah pagi. Ataupun contohnya kan pukul 9 malam kan baru keluar, baru balik. Jadi kereta pun dah kurang. Kalau macam ni memang time puncak lah. Time puncak daripada pukul 3 petang tadi sampailah kan paling tidak pun pukul 9-10 malam kan. Dia punya jam tu tak habis. Tapi alhamdulillah tuan-tuan tak jam. Tuan-tuan jangan jam pula lah. Jangan jam sudah. Baik. Kemudian tuan-tuan, ia sama saja. Sebagaimana orang yang mendengar sesuatu yang baik itu berkongsi pahala dengan orang yang bercakap perkara baik itu, maka orang yang mendengar perkara yang buruk juga berkongsi dosanya. Wallahu alam. Jadi maknanya ada juga saham orang yang mendengar tadi. Kenaklah kita berhati-hati dalam bab mendengar ni. Mendengar tak salah kan, tapi kena berhati-hatilah. Dengar tu kadang kita pun tak sangka Ustaz, dah kita lalu situ. Kita tak sangka Ustaz, kita dah lalu ke situ. Dengar-dengar orang tu dah mengumpat si A ni. Nak buat macam mana tu Ustaz? Tak boleh buat apa. Kalau dah terdengar tu lain, jangan sengaja mendongak. Terdengar lain. Kalau dah terdengar tu, coba-cobalah tutup telinga. Ataupun buat bangang je lah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Betul kan macam tu kan? Jangan masuk telinga kanan, masuk dalam perut. Tu tak betul lah. So telinga kanan, keluar telinga kiri. Okey. Macam angin lalu lah macam tu. Bila dia tanya kita, kau dengar tak cakap? Dia tak dengar dah. Tuan cakap apa tadi? Macam tu kan? Walaupun kita dengar tadi, kita dengar dia cakap tadi, dia mengumpet kan? Lepas tu dia tanya kita, kau dengar tak pada cakap ni? Dia tanya Dan, tanya kita lah.
Dia tak dengar apa tuan cakap apa? Sebaik kau tak dengar. Kalau kau dengar kau siap. Kan? Kalau kau dengar tentu kau sampai kat dia. Dia kata. Dah siap lah bergaduh pula kan? Apa hukum dia tu Ustaz? Kita dengar dia, kita cakap tak dengar dia bohong kan? Itu bohong sunat. Boleh lah tu. Kan? Kita dengar sekali lalu lah. Kita dengar selalu je. Jangan dengar tu dah dengar sikit, dia nak dengar lagi lah. Pokok ulang balik apa cakap tadi. Nampak? Kita dah sonok pula benda tu kan. Sonok pula dengar orang tu mengumpet. Tadi kita sambil lalu je. Ni bila dah dengar sebab sikit, kita pun nak dengar lagi. Ada tak cerita menarik lagi kan? Kita pula nak tompang lagi kan, semangkuk lagi. Sensasi Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan. Muka 4/3 tadi atas matanya. Tambah lagi mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak baik, keji, itu boleh menyebabkan was-was. Nampak? Mendengar perkataan yang sia-sia dan tak baik, benda keji boleh menyebabkan kita was-was. Betul kan? Was-was kita, iya ke tak iya ni? Iya ke tak iya cerita ni? Bagi orang yang faham, orang yang beriman pada Allah, dia akan tanyalah orang tu betul tak cerita ni. Orang yang numpet tu siapa? Si Ali kena numpet. Yang mengumpet siapa? Abu. Yang kena numpet Ali. Kita pergilah tanya Ali, betul tak ni cerita ni? Ni tak ada tanya dah. Dia suruh buat kesimpulan je. Kesimpulan apa yang dikata oleh Abu tadi. Iyalah tu guys kata. Yang memang betul lah tu kata. Dia pula yang membetulkan orang tu cakap. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kata-kata seperti makanan. Kata-kata ni kan dia macam makanan. Macam KFC lah. KFC ke McDonald kan. Bila dah makan tu, sedap lah. Tambah lagi tak? Boleh tak tambah lagi? Kan? Jadi kata-kata ni dia macam makanan. Orang punya cakap ni makanan. Ketahui olehmu, kata-kata yang didengar adalah seperti makanan. Kerana apa? Pertama, dia boleh membawa manfaat ataupun penawar. Yang kedua, dia boleh mendatangkan kebenaran ataupun jadi racun. Sekali nak mana satu? Nak penawar ke nak racun? Itu sebabnya kata-kata ni penting. Dan kata-kata juga tuan-tuan boleh mempengaruhi orang. Kalau orang tu pandai bercakap, tengoklah kalau pemimpin-pemimpin kan, bila dia nak pilihan raya, tengoklah dia kempen macam mana. Orang semua terpegun nampak cakap. Bila dah menang, senyap. Bila dah menang terus senyap. Tak ke mana apa cakap tu. Bila tanya kat mana tuan? Bila pula ada janji dia tu? Kan tuan janji ke tu? Tak ada janji dah. Dapat. Kita rakam kan, tengok apa macam-macam janji tu. Tapi bila dah menang tak ada janji dah. Hilang janji semua. Baik Jadi katakan tuan, kata-kata dia boleh membawa manfaat atau penawar, atau boleh mendatangkan mudarat dan racun. Kerana kata-kata ni dia macam pedang. Kan? Macam pedang yang boleh menghiris kita kan. Sekali dia tobeh tu habis. Setahun tak lupa apa dia cakap. Setahun, bukan setahun, mungkin sampai mati pun kita ingat lagi apa dia cakap. Podih dia punya bahasa tu kan. Biso ataupun podih dia punya bahasa tu. Tapi kalau dia punya cakap tu baik, bagus, kita ingat juga lah. Kemungkinan sampai ke mati pun kita ingat nasihat daripada tok guru tu, nasihat daripada ustaz, nasihat daripada ustazah, nasihat daripada ahli ulama kan. Kita ingat nasihat dia. Jadi mana dia macam dakwah lah bagi kita kan. Gitu. Baik. Kemudian kita lihat muka surat 44. Kesan kata-kata daripada makanan. Kesan daripada kata-kata yang didengar adalah lebih lama daripada kesan makanan. Kerana makanan yang ada dalam usus boleh hilang dengan tidur dan ia mungkin kekal untuk beberapa hari sahaja. Tetapi ia akan hilang selepas makan ubat pencair.
atau julap. Julap. Ubat pencairan. Jadi makanan yang kita makan tu dia tak lama kekal dalam perut kita. Kan dia akan dihadam oleh perut kita. Mana yang baik tu akan disalurkan kepada tubuh badan kita, yang buruk akan dikeluar sebagai najis kan. Okey. Bila lain orang punya cakap tu kadang bila cakap tu pedih ke dia dengar kan. Sampai ke mati kita ingat. Kan? Ingat apa kau cakap itu? Dia ingat dulu waktu kamu cakap dan bodoh kan. Tengoklah cerita filem dia kan. Dia ingat apa si Buang cakap kan? Buang. Kan dia bergaduh dengan Buang. Dia hari cerita tu. Dia ingat Buang tu cakap. Kau kata aku ni pengecut, dia kata kan. Sekarang ni aku nak buktikan bahawa aku ni bukan pengecut. Lah kan. Dia ingat kata-kata Buang tu. Sampai begitu sekali dia ingat. Tapi kalau Buang cakap baik, tak ada dia ingat dah. Dia cakap benda tak baik, dia ingat. Baik. Berikutnya, kata-kata yang didengar sebaliknya. Kadang-kadang dia boleh kekal seumur hidup dalam hati. Nampak? Kata-kata yang didengar sebaliknya, kadang-kadang dia boleh kekal dalam hati kita. Sekiranya kata-kata tadi tidak elok, maka seorang itu sentiasa memfitnah dan boleh menyebabkan was-was. Bahkan dia boleh menyebabkan kesan buruk yang besar. Kesan buruk yang besar. Malahan ingat tu, orang yang kena fitnah tu ingat. Dia ingat sampai ke mati. Kan? Walaupun mungkin dia boleh maafkan lah. Ada juga kadang orang dia walaupun dia fitnah dia maafkan. Dia tak adalah orang kata sampai ke menusuk samak hati dia, tak adalah. Dia tak ada simpan. Tapi walaupun itu dia ingat sikit-sikit, dia ingat lagi kan orang fitnah dia. Kan? Dan biasanya orang kata pelanduk tidak akan kena jerat 2 kali tak? Pelanduk tidak akan kena jerat 2 kali. Cukup sekali dah kena jerat. Kalau kena jerat 2 kali itu memang malang lah nasib tu. Memang malang lah nasib. Biasalah kalau binatang ni dia kalau kena jerat sekali dia akan ingat. Binatang kalau dia dah kena jerat sekali dia akan ingat. Sampai bila-bila dia ingat jerat tu. Jadi dia tak akan kena jerat kali kedua. Tapi kalau kali kedua pun kena jerat, dia memang malang lah binatang tu. Memang malang lah binatang nasib 2 kali kena jerat. Ingat kan? Macam kita jugalah. Kalau kita dah kena sekali, kita dah jumpa orang tu dah, kita ingat sampai bila-bila dia cakap tu. Bila kita sempit, kita tak ada duit, kita pergi jumpa dia minta duit, dia maki hamun kita. Kan? Dia kata kita bodoh, bangang macam-macam lain lah. Kan? Nanti bila kita sonang, kita ingat tak dia balik. Ingat, nanti kalau dia jumpa kita esok, kau siap kan? Besok kau susah datang jumpa dia, kau siap. Dan balun kau pula kan. Itu biasalah manusia kan. Biasanya tu. Tapi kita jangan dendam macam tu lah. Ikut pada Nabi kan. Nabi dendam tak? Nabi tak dendam. Nabi tak dendam. Nabi memaafkan kesalahan. Walaupun orang kafir Quraisy tu ramai yang menyakitkan hati dia. Ramai. Tapi Nabi maafkan kesalahan. Itu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benda tu? Baik, oleh itu orang yang berakal sentiasa naklah menjaga pendengaran dan suruh anggotanya sebelum ditanya pada hari akhirat kelak. Sebabnya kita kena jaga pendengaran kita. Apa bunyi? Cicak ke tupai ke apa? Kalender ke? Ya. Baik. Okey, nombor 78 bawah. Abu Hatim berkata, wal haya yadullu al aqi kama anna adamahu dalun ala jahli. Malu menunjukkan kecerdikan sebagaimana tidak malu menunjukkan kejahilan. Nampak? Malu menunjukkan cerdik. Orang malu tu menunjukkan dia cerdik. Okey, sebagaimana tak malu pula menunjukkan orang tu jahil. Sebabnya sifat malu ni salah satu ciri orang beriman ni mesti ada sifat malu.
Saya rasa bukan kalender tu. Mungkin ada binatang belakang tu. Tupai ke cicak ke kan. Macam tu. Bukan kalender lain. Tak apalah binatang tu. Mungkin dia nak donggar sekali lah. Dia nak donggar kuliah malam ni. Okey. Kemudian beliau juga berkata, wa man qalla haya'uhu sana'a ma sya'a wa qala ma ahabba. Sesiapa yang sedikit rasa malunya, dia akan melakukan apa sahaja yang diinginkan dan bercakap apa sahaja yang disuka. Cakap apa yang disuka, dia akan cakap. Sebab apa? Dia tidak ada lagi sifat malu. Kerana malu ni separuh beriman. Wal haya' syu'batun minal iman, kata Rasulullah. Malu tu sebahagian daripada iman. Kalau tak ada malu, habis. Tapi tak semua tompek kita kena malu. Tak semua tompek kena malu. Kalau makan malu, habis. Habis tuan-tuan, nak kelokai ada orang. Kan? Tinggal pinggan aja. Tinggal pinggan ataupun tinggal kuah aja, korek aja. Dah malu, macam mana? Orang makan, dia tak nak makan, malu. Malu pun bertompek lah. Kan? Habis semua malu, habis aja. Betul tak? Orang ajak makan pemalu, orang ajak kenuri pemalu, payahlah. Baik, betulnya Allah Ta'ala berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukan besok di akhirat besok. Semua akan ditanya. Pendengaran kita, pandangan mata kita, fuad ni hati. Qalbun, kan? Itu saya dah jelaskan perbezaan antara fuad, qalbun, sadrun. Kan? Fuad ni lebih mendalam berbanding dengan qalbun dengan sadrun. Baik, wallahu alam. Seterusnya kita lihat fasal ketiga, lidah. Okey, kita masuk lidah pula. Kebaikan lidah berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lidah untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Antara kebaikan yang berkaitan dunia ialah pertama, mencari harta dengan melakukan akad seperti akad jual beli, akad sewa dan juga lain-lain. Itu kebaikan dunia lah. Kebaikan dunia berkaitan dengan lidah ini ialah contohnya mencari harta untuk melakukan akad seperti akad jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Itu penting lidah. Kalau tak ada lidah, orang kata kita bisu. Orang bisu lah kan. Orang bisu pun ada juga kelebihan dia. Kita jangan makilah, marah orang bisu, tak ada. Allah Ta'ala dah cipta dia macam tu, keadaan dia bisu, nak buat macam mana kan. Kalau boleh memang dia nak bercakap, tapi Allah Ta'ala tak adakan bisu. Kemudian lagi, apa kelebihan lidah lagi? Komunikasi lah. Komunikasi. Baca Quran, baca hadis, kan? Berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Bukankah berzikir itu hati menjadi tenang? Banyak kan fungsi-fungsi lidah ni. Untuk makan, lidah untuk makan. Kalau lidah tak ada, nak makan je lah. Boleh rasa tak? Tak boleh rasa. Tawar je lah, macam tu je. Apa kita minum, sama je rasa lah. Ataupun tak ada rasa langsung. Sebab apa? Lidah tak ada. Ataupun mungkin ada lidah, tapi dia punya fungsi-fungsi tu tak ada. Lidah dia ada alat perasa kan. Perasa tawar, pahit, masin, manis, kan? Kelat, semua ada tu ke lidah kita tu. Kalau Allah Ta'ala hilangkan fungsi lidah tu, perasa tu macam mana? Tak selera kita nak makan kan? Tak ada lah Ustaz. Macam tu je rasa jadi mana bersyukur kita tuan-tuan pada Allah Ta'ala di atas alat perasa Allah Ta'ala bagi pada kita. Kemudian ada nombor 80 dan 81 bawah tu. Okey, 80. Ayat ini adalah daripada Al-Faqih sendiri. Mana Al-Faqih ni pengarang. Untuk mengikut cara penulis rasan, memulakan perbincangan untuk mata dan juga telinga sebelum ini. Nombor 81. Dalam kitab asal, kebaikan yang berkaitan dengan akhirat didahulukan daripada dunia.
Okey, dalam kita asalnya kebaikan akhirat dulu, dunia kemudian. Tapi pengarang ini Ustaz Mahathir dia susun balik, dia letakkan untuk dunia dulu, akhirat kemudian. Tak ada masalah lah. Ada masalah ke? Tak ada masalah tu kan. Baik. Kemudian tuan, antara kebaikan lidah yang berkaitan akhirat ialah seperti baca Quran dan hadis. Tadilah. Quran, hadis, berzikir kepada Allah Ta'ala dan juga menyebut perkara-perkara baik, nasihat-nasihat kan. Itulah fungsi lidah sebenarnya. Menyanyi pun fungsi lidah kan. Kita tengok orang menyanyi tu kan. Maknanya bila dia nyanyi tu menimbulkan orang kata ketenangan jiwa kan. Ketenangan jiwa, terdengar dia punya lagu tu tenang jiwa. Kita tengok kalau nasyid-nasyid tu, kalau penasyd-penasyd dia nyanyikan lagu tu kan, sonok kita dengar dia. Opik tu tak? Yang Indonesia tu lah. Tengoklah kalau dia tu, dia bernasyid tu, tengoklah macam-macam kan zikir dia tu. Sonok kita dengar lah. Jadi suara pun penting juga. Nabi yang paling sedap suaranya, Nabi siapa tu? Nabi Daud alaihissalam. Suara dia sedap. Dia kalau baca kitab Zabur tu, ada pendapat menyatakan burung terbang jatuh. Burung terbang tu dia dengar dia baca kitab Zabur tu, jatuh burung. Kenapa? Kerana terpegun dia, sila kita terpegun lah. Jadi maknanya muzik pun penting untuk menarik manusia kepada Islam, tarik manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada fungsi lidah, mengalunkan suara, melagukan Quran. Kalau Quran kan kalau Negeri Sembilan di Malaysia ni kan kajian biasa buat pertandingan musabakah Quran. Betul tak? Tengoklah orang tu menarikkan lagu dia dengan taranum dia, dengan sikah dia, dengan hijaz dia, apa benda tah lagu-lagu tu. Itu orang taranum tu dia biasalah. Dia tahulah lagu-lagu tu. Dia taranum ni mesti orang minat. Kalau tak minat tak jadi lagu tu. Macam Den ni dia tak minat taranum. Jadi apa yang lagukan semua tak jadi. Suara nafas pula pendek. Nafas pendek. Sebab taranum ni dia kena nafas panjang. Nafas kena panjang sebab dia ada masanya dia tarik kan. Dia tarik lepas tu dia turun balik. Itulah suara tu. Kalau saya hancur tu kan. Hancur tak jadi semua. Mungkin di kalangan tuan ni ada kan? Ada di taranum tak? Perempuan? Wan-wan ada tak? Taranum tak ada. Tak jadi ya. Tak jadi dah ustaz, dah cuba dah. Kan? Baik. Okey, 82. Sayyidina Ali berkata, afdalul zikri al-Quran bihi tashrafu sudur wa tanirul sarair watas taniru as-sarair. Zikir terbaik adalah Quran. Ini kata Sayyidina Ali lah. Tapi kalau Rasulullah kata afdalul zikri la ilaha illallah. Kalau Nabi kata sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Itu terbaik zikir. Ini siapa kata ni tuan? Sayyidina Ali. Ali kata zikir terbaik Quran. Kenapa? Dengannya hati akan menjadi lapang dan akan berikan cahaya rahsia-rahsia tertentu. Mana ada rahsia-rahsia tertentu bila kita baca Quran. Kerana Quran ni banyak ada punya rahsia-rahsia lah. Keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam Quran. Macam tu. Kemudian beliau juga pernah berkata, innal Quran zahiruhu anikun wa batinuhu amikun la tafna ajaibuhu wala tanqadi waraibuhu wala tukshafu zulumatu illa bihi. Wala tukshafu zulumatu illa bihi. Sesungguhnya Quran itu zahirnya anggun. Zahirnya anggun. Kan? Mana lagu-lagu itulah. Lagu-lagu dia. Zahirnya anggun. Batinnya mendalam. Mana rahsia-rahsia terdapat Quran. Kan? Quran kan banyak rahsia-rahsia tersembunyi kan. Kemudian keajaiban-keajaibannya tidak pernah sirna. Tidak pernah sirna. Sirna apa dah? Hilang. Tidak pernah hilang. Mana keajaibannya tak pernah hilang. Ada je keajaiban Quran.
Terus banyak ulama mengarang kitab-kitab berkenaan tafsir ni berjilid-jilid dengan tafsir saja. Ada tafsir bira'yi, ada tafsir bimaksur, ada bahas tentang i'rab aja. Kan i'rab Quran je, i'rab. Ini apa, kalimat apa, kalimat apa, kalimat apa. I'rab aja. Ada bahas tentang tafsir je, di tafsir Al-Quran. Ada bahas tentang mufradat je. Ada bahas tinggi balaghah Quran. Kan? Balaghah Quran. Kenapa ayat ni macam ni, kenapa ayat ni macam ni, kenapa ayat ni macam ni? Kenapa digunakan ayat ni menggunakan fi'il madi, kenapa ayat menggunakan fi'il mudhari'? Kenapa madi ni mudhari', kenapa fi'il amal, kenapa ni? Semua dibahas. Ulama mengarang. Berjilid kitab kenaan dengan tafsiran Quran saja. Nampak? Masing-masing ikut kepada kemakhiran masing-masing. Kalau ulama tu dia pakar tentang mufradat, dia bahas tentang mufradat. Kalau ulama tu pakar tentang nahu dan saraf, dia akan bahas Quran tu mengikut nahu dan saraf. Nahu saraf dia dibahas. Kan? Kalau ulama tu pakar tentang contohnya balaghah, dia akan kupas dalam bentuk balaghah. Balaghah Quran. Kan dari segi orang kata majas dia, dari segi bayan dia, ilmu ma'ani dia dan sebagainya. Macam itulah. Okey, yang ni ulama ni pakar tentang qiraat. Okey, dia bahas tentang qiraat je. Qiraat tu, qiraat ni kan. Bahas qiraat je. Yang ini taranum pula. Okey, dia bahas taranum je kan. Tentang taranum je. So maknanya tak pernah hilang kan. Kajian kiriman Quran ni tak pernah habis. Saya tengoklah ulama kata qiraat. Berjilid-jilid. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian keluar biasaannya tak pernah habis. Walatan qadi gharaibuhu. Luar biasanya. Keluar biasaannya. Nampak? Luar biasanya tak pernah habis. La taqtadi la tanqadi gharaibuhu. Mana segala dia punya keluar biasaannya tu tak pernah habis. Ada je. Malahan Quran pun mukjizat kan. Dan Quran juga mampu kata melawan hujah-hujah. Hujah-hujah orang kafir Quraisy, Nabi belum menggunakan Quran, berhujah orang kafir Quraisy menggunakan Quran. Jadi mereka tak boleh cakap apalah. Kemudian wala tusyaful zuluman illa bihi. Tidak pernah akan tersingkap kegelapan kecuali dengannya. Malah Quran juga digunakan untuk syifa. Untuk penyembuhan, ayat syifa. Untuk gangguan-gangguan sihir dan sebagainya ada ayat. Tumbi si innallaha sayubtilu innallaha la yuslu amal mufsidin. Kan? Itu ayat berkenaan bantu kita nak ni lah lawan sihir. Lawan sihir kan? 3 kul pun boleh gunakan untuk lawan sihir. Surah Al-Fatihah pun ada digunakan untuk syifa, punya penyembuhan. Banyak. Kaya Quran ni kaya. Macam-macam ada. Baik. Kemudian faedah selawat, fadilat selawat dan juga Quran dan selawat. Imam Al-Qulubi menyatakan bahawa para ulama menyatakan orang yang berzikir tidak mendapat pahala atas zikirnya, melainkan jika dia tahu makna zikirnya tersebut walaupun secara umum. Ini pendapat daripada Imam Qulubi. Dia kata kalau orang berzikir itu, kalau makna tak tahu, dia tak dapat pahala. Tapi menurut Imam Ibn Hajar Haytami mendapat pahala. Kalau Imam Hajar dia kata dapat pahala walaupun kita tak tahu maknanya. Tapi sebaik-baiknya tahu makna lah apa kita baca tu. La ilaha illallah, takkan tak tahu makna. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Takkan tak tahu maknanya kan. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Kan? Simple je. Takkan tak tahu maknanya. Baik. Ia berbeza dengan Quran dan selawat, di mana siapa saja yang bacanya, keduanya akan mendapat pahala. Lain kata Ibn Hajar, lain kalau Quran dan juga selawat. Kita tak tahu makna pun kita dapat pahala lah. Ini pembahasan terdapat dalam kitab Kashiful As-Saja. Begitu juga kitab Nihayah Azil
dan juga kitab Isyarul Ibad. Baik, kemudian amalan untuk menajamkan pandangan mata. Ni amalan ni. Boleh tuan-tuan ambil ni. Amalan untuk menajamkan pandangan mata. Mencerahkan pandangan mata lah. Mencerahkan. Dikatakan amalan ini berasal daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang menyatakan dua ayat ini mujarab untuk menajamkan pandangan mata yang dibaca pada kedua tapak tangan pada waktu pagi, kemudian tiup ujung kedua ibu jari tangan dan usapkan kepada kedua-dua mata. Usapkan kedua mata. Baca kat mana tuan-tuan? Tapak tangan kan? Okey, baca kat tapak tangan, kedua tapak tangan pada waktu pagi, kemudian tiup ujung kedua ibu jari tangan. Tiup lah. Tiup kan? Tiup. Lepas tu usap kedua mata. Usap kedua mata kan? Okey. Mana ayatnya? Ayat yang pertama surah Yusuf ayat 93. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, azhabu biqamisi haza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajmain. Pergilah dengan bawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku supaya dia dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semua. Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Kata Nabi Yusuf kepada abang dia. Kepada abang kan, bila abang dia dapat tahulah bahawa ayah dia masih hidup, Nabi Allah Yaqub tu masih hidup, tapi dia buta. Ada menyatakan dia buta, ada menyatakan dia tak buta, tapi pandangan mata dia tak jelas. Ada menyatakan bukan buta, ada pula menyatakan memang buta, sebabkan dia sedih menangisi kehilangan Nabi Allah Yusuf itu ni. Jadi dia minta pada abang dia. Masa benda ni sebut, Nabi Yusuf dia dah beritahu dah siapa diri dia. Akulah Yusuf. Dia beritahu pada abang dia. Kisah ni lah. Lepas tu dia tanya tentang ayah dia. Maka abang dia kata ayah masih berada di Palestin. Di Palestin kan. Dia dalam keadaan penglihatan dia uzur lah macam tu. Maka Yusuf kata ambillah baju kini bawalah. Gitu. Walah ke sana. Ayah dia ni Nabi Allah Yaqub ni dia punya diri bau dia kuat. Diri bau dia kuat. Walaupun baju tu tak sampai kat dia lagi, dia dah tahu dah. Aku telah terbau bau Yusuf, dia kata. Masya-Allah. Aku dah terbau bau Yusuf. Sedangkan baju tu belum sampai lagi, dalam perjalanan lagi nak sampai. Masya-Allah. Itu kelebihan Allah Taala bagi pada dia lah. Jadi tuan-tuan bolehlah amalkan doa ini. Kemudian satu lagi yang belakang tu, fakashafna anka ghita'aka fabasarkal yawmal hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasarkal yawmal hadid. Maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelas perkara-perkara hari akhirat besok. Bolehlah tuan-tuan amal ni. Perpagilah. Pagi. Saya tak amalkan lagi tuan-tuan. Belum amal lagi. Tapi doa ni tuan-tuan ada dalam Ruqyah Darul Syifa ni. Surah Qaf ni. Surah Qaf kan ayat 22. Ni termasuk dalam ayat Ruqyah. Dalam Darul Syifa, Darul Syifa memang termasuk ayat ni. Ayat surah Qaf ni. Cuma ayat surah Yusuf ni dia tak masuk. Dia tak masuk ayat ni dalam Ruqyah tu. Habis dah tuan-tuan? Sampai situ? Cukup? Okey, sikit lagi. Nombor 2, membaca semua zikir. Semua zikir. Kemudian membaca tulisan yang beri manfaat. Muka surat 48 atas. Ini kebaikan lidah tadi kan? Kebaikan lidah untuk akhirat. Pertama tadi baca Quran dan hadis. Kedua, membaca semua zikir, zikrullah. Ketiga, membaca tulisan yang beri manfaat.
Keempat, mengajar ilmu yang memberi manfaat. Mengajar ilmu. Okay? Sayyidina Ali berkata, nombor 83 tu, Sayyidina Ali berkata, az-zikru nurul aqli wal hayatun nufus wa jala'is sudur. Zikir adalah cahaya kepada akal, kehidupan kepada jiwa dan penggilap kepada hati. Ini kelebihan zikir. Az-zikru nurul aqli wal hayatun nufus wa jala'us sudur. Zikir cahaya pada akal, kehidupan pada jiwa dan penggilap pada hati. Kemudian seorang al-arif billah, ni ulama sufi ni, al-arif billah ni, beliau berkata, az-zikru babun azim anta dakhiluhu faj'al lahu anfasa khurrasan. Tak? Khurrasan. Zikir adalah pintu teragung yang boleh kamu masuki. Maka jadikanlah zikir sebagai benteng jiwa. Zikir ni jadi benteng kan? Banyak orang sekarang zikir dia punya dalaman dia kurang. Bila dalaman kurang tu yang kadang-kadang macam-macam kan, benda-benda sihir kan, dia mudah terpengaruh lah, mudah kena pada dia. Sebab apa? Dia punya benteng pun kadang tak kuat. Tapi tak semua juga. Kadang-kadang ada juga, kadang orang benteng kuat pun kena juga. Hafiz Quran pun ada, pernah dengar Hafiz Quran tapi kena sihir. Ada juga kita dengar Hafiz Quran kena sihir. Tapi kalau orang biasa kena sihir tu, orang yang biasa-biasa ni kan main kena sihir kita dengar kan. Tapi kadang ada juga Hafiz Quran pun penceramah bukan ada juga kena sihir juga, disihirkan orang. Kemudian 84, Syekh Dr. Wahbah Zaili pernah menyebutkan bahawa at-ta'lim wa ta'allum dinun aw faridatun diniyatun wa taksiru fihi khiyanatun wa kitman ilmi jarimatun wa tashwitul khalaiq munkarun wa ghishun wa radi wa zalilatun. Mengajar dan belajar adalah agama ataupun kewajipan agama. Sikap ala kadar mana tak serius di dalamnya adalah satu khianat. Menyembunyikan ilmu pun satu kesalahan. Merosakkan kebenaran adalah satu kemungkaran. Penipuan dan akhlak yang tercela. Akhlak tercela. Ini nyatakan tentang kelebihan alim muta'alim lah. Belajar dan juga mengajar. Okay? Mengajar dan juga belajar. Kemudian jangan menyembunyikan ilmu. Kita mahu ilmi jangan. Kemudian tidak serius dalam satu perkara pun satu pengkhianatan juga. Kemudian merosakkan kebenaran, benda-benda benar kita rosakkan, ini satu kemungkaran. Penipuan dan akhlak itu tercela. Ini petikan daripada kitab Bunyatuhu at-Tashriyah wa Khasaisuhu al-Hadrariyah Datuk Wahbah Zaili, Surat 72. Okey tuan-tuan, sekadar itulah perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Akan datang kita sambung lagi muka surat 49 pula. Tak habis lagi pembahasan berkenaan lidah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Saya buka pertanyaan kalau ada. Ada apa Nawawi dengan apa Sandi tu apa beza? Mana? Ada siapa Nawawi dengan apa Sandi? Nawawi dengan muka surat apa? Kita tanya. Kadang dalam Quran tu dia ada tulis kat bawah tu yang terjemahan tu. Terjemahan dengan Terjemahan tafsiran Al-Quran tu, terjemahan tu ada dia punya apa? Ada siapa Nawawi dengan apa? Sandi. muka surat apa tu? Situ tak ada? Tak ada. Dua pendapat. Nawawi. Imam Nawawi pendapat dia ke? Kerana pendapat Imam Nawawi. Satu lagi tu?
Salihin. Salihin. Apa? RIYAUS. Ada Salihin. Riyadus Salihin. Kitab ke? Cuba tengok. Apa yang tuan tulis saya tak nampak tuan tulis apa. Kita baca Mana? Saja aja dia. Hadis Nabawi. Dengan Riyadus Salihin nama kitab. Kitab hadis. yang ni. Karang Imam Nawawi. Hadis Nabawi ni hadis Nabawi lah. Hadis Nabawi lah. Riyadus Salihin ni nama kitab. Yang dalam tu terdapat banyak hadis. Ada tu. Yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu tanya. Imam Nawawi Taala. Okey. Riyadus Salihin. Guys, ada sengaja kitab Riyadus Salihin ni sengaja di surau surau tu kat ujung tu apa? Bukan. Terparpah. Desa Permai. Surau Taman Desa Permai, Repah. Sengaja kita ada Salihin minggu yang pertama. Dengan Masjid Melekai, Kampung Melekai. Sengaja ada Salihin juga. Masjid Melekai sengaja 2 kitab. Riyadus Salihin, hadis Rasulullah Salihin dengan kitab Mukasyafal Qulub. Mukasyafal Qulub Imam Ghazali. Di Taman Desa Permai Repah sengaja kitab Riyadus Salihin dan juga Fiqh Min Haji. Fiqh Min Haji lah yang Jabatan Mufti punya, Fiqh Min Haji. Okey, tu dah kitab Riyadus Salihin. Kitab ni ada Arab dia. Ada Arab dia, ada syarah dia. Banyak ada di dalam tu lah. Aja. Sini tak ada yang ngajar. Ustaz tak ada ngajar. Tak ada ustaz ngajar kitab Riyadus Salihin, tak ada. Tak ada. Kitab tu bagus. Banyak bab dalam tu. Dia cerita hadis je. Hadis bagus. Ha? 40 hadis. 40 hadis lain. Dia kitab dia sendiri lagi banyak hadis. Dia lagi banyak. Lagi banyak dia. Kalau kitab hadis 40 tu dia ada 42 hadis saja. 40 hadis. Itu Imam Nawawi juga. Yang ini Riyadus Salihin ni Imam Nawawi juga. Tapi hadisnya lagi banyak. Lagi banyak. Jakim pun ada buat. Jakim dia ada 5 buku. 5 ke 6 buku. Apa dia? Ada 5 dah semua dah. Dah khatam dah. Dah khatam dah boleh ngajar lah. Tak apalah, boleh ulang balik. Ni. Walaupun kita kadang kita dah khatam dah. Kan? Sebenarnya dia bukan 5 jilid, dia ada 8. Dia sebenarnya ada 8 jilid yang Jakim buat. Jakim buat. Dia 8. Dia buat dalam Jawi. Dia siap dia punya matan hadis tu, siap makna dan juga huraian dia. Huraian dan juga dia punya pengajaran hadis dia lah. Macam tu. Okey, habis Lain soalan? Tak ada. Ada habis. Tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salika wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la istajaba ya rahmanir rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar.
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinika wa ta'atika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin qabarallahu minkum. Tikus tu.